sejahtera kepada Puan Nawati dan Encik Rahimah. Saya Nurul Analisha binti Bishamuddin. Nombor matrik saya ialah 17 DUP 21F 2008 dan saya dari kumpulan 4 akan membentangkan tentang faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Seperti kita boleh lihat, terdapat beberapa isi di isi kandungan yang ahli kumpulan saya akan bentangkan sebentar sahaja lagi. Masyarakat demografi ialah sekelompok yang membentuk sesebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi tersebut yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial, maka lahirlah individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Selepas itu, ciri-ciri masyarakat pula ialah berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosial. Suatu kelompok manusia yang selalu hidup bekerjasama dan saling bantu-membantu, secara tidak langsung mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial. Seterusnya, definisi masyarakat plural adalah terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan. Dan di tanah Melayu terdapat 3 etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India di Semenanjung, manakala Bumi Putera Sabah seperti Kadazan, Dusun, Bajau dan lain-lain, serta Bumi Putera Sarawak seperti Iban, Melanau dan sebagainya yang di mana bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan pakaian tetapi juga daripada segi pekerjaan dan tempat tinggal. Selain itu, masyarakat plural adalah bercampur antara satu sama lain, akan tetapi tidak bersatu dan mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama serta masing-masing masih berpegang kepada kebudayaan agama, bahasa dan pemikiran sendiri. Seterusnya, kita dapat lihat terdapat beberapa garis pembentukan Malaysia seperti Kesatuan Melayu Melaka, penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, penjajahan British, pendudukan Jepun, kemerdekaan dan akhir sekali ialah pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Seterusnya, kemajmukan kepelbagaian ini adalah merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Peradaban majmuk adalah bercirikan semula jadi tanpa paksaan dan fleksibel, manakala masyarakat majmuk pula bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Mari kita lihat tentang konsep memahami proses hubungan etnik yang pertama ialah segregasi, iaitu pemisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain. Ia berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. Selepas itu, akomodasi, iaitu penerimaan terhadap norma dan nilai-nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Secara tidak langsung, mereka dapat bebas mengamalkan budaya masing-masing tanpa disedari mereka masih menghormati budaya etnik lain dan mempertahankan budaya hidup masing-masing. Seterusnya ialah asimilasi. Ia merupakan proses integrasi sahala yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu bahasa dan satu agama. Kita mempunyai dua jenis asimilasi. Yang pertama ialah asimilasi budaya. Ialah satu kelompok minoriti akan mempelajari budaya kelompok majoriti dan seterusnya ialah asimilasi struktur iaitu kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Yang terakhir sekali ialah amalgamasi, iaitu tahap institusi yang sangat tinggi melibatkan proses pencantuman melalui biologi yang membawa kepada maksud perkahwinan campur. Berlakunya segmented asimilasi kerana di Malaysia dasar pembinaan negara bangsa terbina dari dasar integrasi dan disebabkan itu juga ialah identiti setiap etnik dapat dikekalkan dan disuburkan. Mereka mempertahankan ciri-ciri keetnikan walaupun sering menerima budaya tempatan dan sejagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Aina Marda binti Osman bernombor matrik 17 DUP 21F 2027 ingin membentangkan faktor masyarakat demografi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Masyarakat demografi merupakan salah satu dari sekian banyak faktor eksternal dari lingkungan pemasaran. Contohnya seperti jumlah penduduk dan angka pertumbuhan penduduk di kota, taburan umur populasi, kelompok pendidikan, pola rumah tangga, penggeseran geografis dan populasi. Seterusnya, saya akan membentangkan bahasa serumpun. Munculnya bahasa serumpun serta tulisan merupakan komunikasi di peringkat awal. Bahasa serumpun juga melahirkan masyarakat yang mampu berinteraksi antara satu sama lain dengan perkataan yang sesuai. Bahasa pengantar antara kaum di Malaysia ialah
Bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusyal Ahmad bin Alizi dari kelas DUP 1A dan nama matrik saya ialah 17 DUP 21F 2017. Hari ini saya akan membicarakan tentang kesan masyarakat dan demografi. Kesan masyarakat dan demografi terbagi kepada dua bahagian, iaitu kesan pluraliti dan kesan masyarakat pluralistik. Kesan pluraliti ialah sanggup berkahwin dengan masyarakat tempatan, seterusnya mengamalkan budaya seharian orang Melayu. Selain itu, amalan dan adat resam pendatangan diterima oleh penduduk tempatan. Bukan itu saja, mereka juga berjaya mewujudkan interaksi yang harmoni dengan penduduk alam sekitar dan sistem, manakala kesan masyarakat pluralistik ialah mewujudkan kelompok masyarakat dengan sistem tersendiri, terasing dengan kelompok yang lain walaupun di tempat yang sama, gagal mengenali antara satu sama lain. Akhir sekali mereka gagal merasimilasi dengan penduduk alam sekitar dan sistem. Assalamualaikum, nama saya Kum Muhammad Syahad Akif Buku Jamil. Nombor matrik saya 17 DUP F 2019 dari kelas DUP 1A. Ini adalah cabaran yang dihadapi. Terdapat beberapa cabaran. Yang pertama adalah pemisahan fizikal sistem pendidikan yang berasingan, polarisasi dalam kalangan pelajar dan kontrak sosial. Ianya berlaku dalam masyarakat negara ini disebabkan kesan daripada dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British sejurus menjajah Malaysia. Ketiga-tiga kumpulan kaum ini bukan sahaja terasing daripada segi lokasi tempat tinggal, malahan mereka juga diberi tugasan pekerjaan yang berbeza. Pada ketika itu, orang Melayu diarahkan untuk bertani di kampung, orang Cina bekerja di lombong-lombong biji timah, manakala orang India pula bekerja di ladang-ladang getah. Cabaran yang kedua adalah perbezaan lokasi yang berbeza menjadikan perkembangan yang kurang sihat dalam pemupukan perpaduan di Malaysia. Perkara ini dapat meningkatkan perasaan kekitaan atau lebih dikenali ethnocentrism, yang bermaksud pandangan atau perspektif yang melihat kelompok etnik lain melalui kacamata etnik itu sendiri. Situasi kurang sihat ini akan menimbulkan sikap prasangka buruk, stereotip dan mengekalkan kejahilan dalam kalangan ahli bagi golongan etnik terhadap satu kelompok etnik yang lain. Cabaran yang ketiga adalah mencapai hubungan etnik di Malaysia ialah melalui aspek ekonomi. Terdapat dua perkara yang perlu ditekankan dalam aspek ekonomi ini, iaitu penguasaan ekonomi dan perbezaan pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi. Pertama, dalam penguasaan ekonomi jelas telah memperlihatkan satu jurang yang luas bagi setiap etnik. Hal ini dapat dilihat apabila majoriti kaum Melayu hanya menguasai sektor pertanian yang memerlukan banyak tenaga daripada sumber manusia dan pergunakan teknologi rendah. Hal ini amat berbeza dengan kaum Cina pula, yang umumnya lebih menguasai sektor yang lebih maju seperti perniagaan, perdagangan dan menggunakan teknologi moden. Laporan Rancangan Malaysia Kedua tahun 1971 hingga 1975 ada menyatakan bahawa perpaduan negara tidak boleh dicapai tanpa ketidaksamaan dan keseimbangan yang lebih besar dalam kalangan kumpulan sosial dan etnik Malaysia melalui penyertaan mereka dalam pembangunan negara dan dalam perkongsian manfaat daripada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cabaran yang seterusnya adalah cabaran kepentingan etnik dari segi aspek politik, cabaran nilai antara etnik dan cabaran globalisasi. Cabaran kepentingan etnik dari segi aspek politik iaitu di mana politik perkauman berlaku mengikut sesebuah parti politik yang disokongnya. Politik perkauman ini boleh menimbulkan perasaan kurang senang dan mengukuhkan lagi semangat perkauman jika sesuatu tindakan tidak diambil. Isu-isu perkauman seperti bahasa, kebudayaan, pendidikan, agama, kerakyatan dan ekonomi jika digunakan untuk tujuan berpolitik, pastinya akan mengundang masyarakat yang berpecah belah. Cabaran nilai antara etnik iaitu menyatakan perbezaan dari segi agama, bahasa dan kebudayaan yang lebih ketara dalam masyarakat majmuk. Sudah terang lagi bersulur bahawa sememangnya kaum Melayu, Cina dan India mempunyai agama, bahasa dan kebudayaan yang berlainan. Malangnya, perbezaan ini bertambah sukar jika setiap kaum terus memperjuangkan bahasa dan kebudayaan mereka tersendiri.
Cabaran globalisasi. Cabaran globalisasi merupakan satu proses yang menunjukkan corak hidup pembaratan yang berasaskan ekonomi dan politik barat yang perlu dihadapi oleh rakyat Malaysia pada hari ini. Cabaran globalisasi ini dapat dilihat dari dua sudut, iaitu sudut positif dan juga sudut negatif. Jika dilihat dari sudut positif, Malaysia dapat bergerak maju seiring dengan pendedahan penggunaan teknologi tinggi dan sistem pentadbiran yang sistematik seperti yang kita nikmati pada hari ini. Namun, jika dari aspek negatif pula, pengaruh barat yang mewujudkan pelbagai unsur negatif seperti budaya hedonisme atau dikenali sebagai budaya kuning telah berjaya menjadi ikutan bagi golongan remaja di Malaysia.